Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Pagi ini dapat lagi kita menyambung kuliah tadabbur. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung ayat yang ke-74 daripada surah Yunus, muka surat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl. كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kemudian kami bangkitkan, kami utuskan setelah daripada Nabi Nuh AS itu beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Mereka itu datang dengan membawa keterangan-keterangan, akan tetapi mereka itu tidaklah mempercayainya apa yang telah mereka dustakan itu sebelum ini. Demikianlah kami tetapkan di atas hati golongan yang melampau. Jadi sebelum pada ni Allah SWT cerita kepada kita kisah dakwah Nabi Nuh AS untuk memberi tasliah kepada Nabi SAW, untuk mengukuhkan hati Nabi, menenangkan hati Nabi terhadap penentangan umat dia. Begitu juga sebagai amaran kepada orang-orang kufur, orang-orang yang menentang Nabi SAW itu tentang sikap mereka. Yang mana mereka itu kalau masih lagi berdegil tetap terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu, maka mereka itu kena ingat umat terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul itu, pasti mereka akan dihukum oleh Allah SWT di dunia lagi. Kemudian mari ayat 74 ni, sebahagian daripada ayat tasliyah tadi ataupun ayat bukti daripada sejarah itu, Allah SWT nak menyatakan bahawa kerasulan seorang Nabi itu adalah mari dengan membawa keterangan, dan mereka itu telah berdakwah kepada Allah SWT. Dan orang yang mendustakan rasul-rasul itu, dia akan mendapat hukuman di dunia lagi. Kenapa? Kerana sikap mereka itu mendustakan dan melampaui batas kerana mendustakan kebenaran. Sebaik saja kebenaran itu diberitahu kepada mereka tanpa mereka berfikir. Jadi Allah SWT cerita di sini bahawa untuk memberi peringatan kepada manusia, seperti mana Nabi Nuh AS itu memberi peringatan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala kata rasul seorang demi seorang, min ba'dihi rusulan. Mana ini secara ringkas Allah Ta'ala utus rasul-rasul, yang mana sebagai konun peraturan Allah SWT untuk memberi hidayah kepada manusia, diutuskan rasul dengan membawa keterangan. Tetapi sikap mereka tu fama kanu liyu'minu, mereka segera mendustakan. Maknanya mereka itu tidak mahu beriman, tetapi mereka segera mendustakan, seperti mana umat-umat terdahulu sebelum daripada mereka itu mendustakan.
Maknanya mereka seperti mana umat yang terdahulu tidak berfikir panjang tentang kandungan wahyu yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak fikir panjang tentang manfaat yang mereka akan dapat. Mereka tidak fikir panjang tentang apakah natijah daripada kekufuran mereka itu. Bima kazzabu bihi min qabl. Mana nak cerita kepada kita di sini bahawa umat-umat yang terdahulu yang mana diutuskan rasul-rasul itu kepada mereka, maka mereka sama seperti kaum Nabi Nuh. Jadi dari segi peraturan Allah SWT, bila umat itu mendustakan Nabi, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi, maka tunggulah akibatnya. Jadi itu sikap yang sama. Maknanya kalau umat Nabi Nuh itu dibinasakan kerana mereka mendustakan Nabi Nuh yang menyampaikan wahyu pada mereka, maka demikian jugalah umat-umat setelah daripada Nabi Nuh itu mereka dibinasakan dengan sebab yang sama juga. Dan cerita tentang rasul-rasul ni, di sini Allah SWT menyebut ringkas tanpa menyatakan nama rasul-rasul tersebut. Tetapi kita akan baca dalam surah Hud nanti, Allah Ta'ala detailkan. Allah Ta'ala cerita dengan panjang lebar dalam surah Hud tentang dakwah Nabi Nuh AS, dakwah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan juga Nabi Shu'aib. Itu akan disebutkan terperinci tentang dialog, tentang penghujahan, debat, dalil-dalil keterangan yang dibawakan oleh Nabi-Nabi itu. Cuma di sini, oleh kerana surah ni adalah surah Gu pasangan kepada surah Hud, maka surah ni hanya menyebut sebagai isyarat terlebih dahulu. Jadi keterangan dia tu akan dinyatakan nanti dalam surah Hud. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Demikianlah. Jadi demikianlah tanda sunnatullah. Maknanya Allah SWT dalam menghukum, dalam berinteraksi dengan umat-umat yang terdahulu, dengan mana-mana manusia, sama ada umat yang terdahulu dan umat yang kemudian, sama aja. Kadzalika itu isyarat kepada sunnatullah. Maknanya peraturan Allah Ta'ala yang tidak berubah. Yani mengapa mereka itu dimusnahkan oleh Allah SWT, mengapa mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, itu tidak lain adalah kerana sikap mereka itu mu'tadin, mereka melampaui batas. Hati-hati mereka itu melampaui batas. Maknanya mereka tidak mahu berfikir tentang apa yang dibawakan oleh Nabi-Nabi itu. Sebaliknya mereka melampaui batas. Mereka menentang Nabi, mereka menuduh Nabi dengan macam-macam tuduhan, dan ada keinginan dalam hati mereka itu untuk membunuh, merancang untuk membunuh Nabi yang diutuskan kepada mereka. Maka dengan sebab itulah hati mereka itu menjadi keras, Allah Ta'ala cok. Jadi mu'tadi itu sifat mereka, ya, bukan hanya tolak Nabi, tetapi mereka mengancam Nabi itu secara fizikal. Kemudian Allah SWT cerita pula kepada kita, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun AS yang diutuskan kepada Fir'aun dan koncu-koncunya. Mana dalam bahagian ayat ni Allah SWT cerita dengan lebih khusus. Walaupun kita kata Nabi Musa ni sebahagian daripada rasul-rasul tadi yang tersebut dalam ayat 74, tetapi Allah SWT sebut secara berasingan di sini untuk menggambarkan i'tidal tadi, mu'tadin. Maknanya yang dikatakan melampaui batas tadi, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin tadi, Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita macam mana yang dikatakan melampaui batas itu, yakni mendustakan Nabi dan menentang Nabi secara fizikal, secara terbuka. Maka contoh di sini diberikan kepada Nabi SAW, iaitu contoh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Summa ba'asna min ba'di Musa wa Harun, kemudian kami utuskan setelah daripada rasul-rasul itu, iaitu Musa dan Harun.
diutuskan kepada Fir'aun. Diutuskan kepada Fir'aun dan malak dia, maknanya pemimpin-pemimpin, pembantu-pembantu dia. Maknanya Fir'aun ni dia lantik ahli mesyuarat lah, al-malak ni, mana ahli mesyuarat dia, pemimpin tertinggi, penasihat-penasihat, orang yang berpengaruh yang ada dalam sesuatu masyarakat. Dan kita telah bincang lebih kurang itu di awal surah Al-A'raf, awal surah di akhir surah Al-A'raf, di akhir juzuk ke-8, Al-Malak. Seperti ayat kita dengar Imam baca tadi dah, Al-Malak. Al-Malak ni maknanya pemimpin yang memenuhi majlis mesyuarat. Mana kalau tak ada dia, mesyuarat tu mungkin tergendala. Ataupun malak ni pemimpin-pemimpin yang masyarakat bawahan ni memandang mereka dengan penuh kemuliaan, pandang mereka tu dengan penuh mata, tidak kata pandai sipi-sipi, tidak. Maknanya itu makna malak, maknanya pemimpin yang berpengaruh, orang-orang besar, orang yang diberi kuasa, pemimpin tentera, pemimpin jabatan-jabatan dalam negara mesti ada al-malak ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam datang dengan membawa ayat-ayat kami. Jadi di sini tidak disebutkan ayat-ayat kami itu dalam bentuk kitab. Kenapa? Kerana Allah SWT menurunkan Taurat kepada Nabi Musa ni min ba'di ma ahlaknal qurunil ula, min ba'di ma Allah SWT mengutuskan Allah SWT memberikan kepada Nabi Musa itu kitab. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Kami telah berikan kepada Nabi Musa itu kitab, yakni Taurat, setelah mana dibinasakan kaum-kaum yang terdahulu. Maknanya Taurat Allah SWT berikan kepada Nabi Musa itu lepas daripada Fir'aun itu dihapuskan. Jadi sebelum daripada Fir'aun itu dihapuskan, ataupun ketika Nabi Musa mendakwahkan Fir'aun kepada kebenaran, Allah SWT belum turunkan lagi Taurat kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Jadi adanya dalam bentuk ayat-ayat mukjizat dan juga wahyu-wahyu yang lain lah. Wahyu-wahyu secara juz'i, secara secara cerayan-cerayan, tidak kata mari sekaligus dalam bentuk yang lengkap seperti Taurat itu. Maknanya ada dua peringkat wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Mana wahyu pertama dalam bentuk ia khusus ketika mana fasa Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian lepas daripada Fir'aun itu dibinasakan, Allah SWT berikan kepada Nabi Musa untuk sampaikan kepada Bani Israel ini kitab Taurat. Mana ada dua kitab yang berbeza. Jadi ayatina di sini fastakbaru bi ayatina, maknanya keterangan-keterangan kami dalam bentuk mukjizat dan juga keterangan dalam bentuk wahyu, tetapi tidak wahyu Taurat, sebab Taurat kemudian. Itu Allah SWT sebut kepada kita dalam surah Qasas, dalam surah Qasas, bahawa Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa itu selepas daripada Fir'aun itu dibinasakan. Ini dalam surah Qasas ayat yang ke-43. Surah Qasas ayat 43. Fastakbaru, mereka yang dikatakan melampau tadi, mendustakan ayat Allah Ta'ala tambah satu lagi, fastakbaru. Kemelampauan mereka itu dengan cara mereka itu membesarkan diri, maknanya memandang hina Nabi Musa yang membawa wahyu kepada mereka, dan menganggap diri mereka itu lebih besar lagi.
Fastakbaru maknanya Fir'aun dan koncu-koncu dia tu menganggap Nabi Musa ni orang hina. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni dia daripada Bani Israel. Yang mana mereka tu dianggap sebagai kaum yang hina, yang lemah. Mereka tu ditindas. Sedangkan Fir'aun dia sebagai kaum Kibti yang menguasai pemerintahan Mesir pada waktu tu, mereka rasa mereka lebih mulia, lebih berkuasa. Jadi kaum Sibti ditindas. Mana kaum Nabi Musa, kaum Sibti ditindas oleh kaum Kibti, mana kaum Fir'aun itu. Jadi mereka tu sombong terhadap wahyu dan juga mukjizat yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh Musa alaihissalam. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka itu adalah kaum yang banyak melakukan dosa kesalahan. Maknanya mereka melakukan perbuatan yang begitu besar kejahatannya itu, mana jenayah. Mujrimin makna mereka melakukan jenayah yang besar. Jadi mereka, kalau kita baca perincian lagi, bila mana mereka sombong terhadap Musa ni, maka mereka tuduh Nabi Musa sebagai sihir, dan mereka lawan dengan sihir. Mereka berbangga dengan mempunyai ramai ahli-ahli sihir, dan bila mana ahli sihir mereka tu kalah, mereka bunuh pula ahli sihir. Maka penentangan mereka terhadap dakwah Nabi Musa itu membawa mereka melakukan pelbagai bentuk jenayah, kejahatan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata di sini, wa kanu qauman mujrimin. Mereka itu adalah kaum yang berdosa, banyak melakukan kesalahan yang besar-besar. Maka sebab itulah Allah SWT binasakan mereka, cop atas hati mereka itu kekerasan. Maka dengan sebab itulah mereka tidak mendapat hidayah. Jadi dalam cerita Nabi-Nabi ni, biasanya kita baca seorang Nabi tu diutuskan untuk satu kaum. Tetapi untuk Bani Israel ni, Allah Ta'ala utuskan dua orang Nabi, Nabi Harun dengan Nabi Musa. Dengan Harun Nabi Musa ni dua-dua, sebab menggambarkan taghut, kemelampauan Fir'aun yang begitu dahsyat. Mana perlu kepada dua orang Nabi. Begitu juga kedegilan Bani Israel itu memerlukan Allah Ta'ala hantar, menyebabkan hikmah pada Allah Ta'ala, hikmah bagi Allah Ta'ala untuk mengutuskan dua orang Nabi. Kadang dua orang Nabi ni dia ada dua fasa. Menentang Fir'aun, yang kedua nak lakung ni, nak melayani, nak mendidik, mentarbiah Bani Israel yang begitu degil. Maka sebab itulah ada dua orang rasul untuk ada dua orang rasul untuk Fir'aun dan juga untuk Bani Israel ini. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Ini keterangan kepada pendustaan mereka dan juga kesombongan mereka. Bila mana datang kepada mereka itu kebenaran dari sisi kami, maknanya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ayat-ayat Allah Ta'ala, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, mukjizat yang ada luar biasa tu, itu mari daripada Allah Ta'ala, dengan izin, dengan kehendak Allah SWT, bukan daripada Musa AS. Dan hakikat ni memang diakui. Sebab apa? Sebab kalau orang biasa kalau benda ni dia boleh buat sendiri, Nabi Musa boleh cipta sendiri, siapa-siapa pun boleh buat juga. Tetapi oleh kerana benda ni hanya dapat dibuat oleh Nabi Musa, dibawakan oleh Nabi Musa, maka itu menunjukkan bahawa ini tidak daripada Nabi Musa sendiri, tetapi ini adalah apa yang Allah Ta'ala kukuhkan. Allah Ta'ala memberi bantuan kepada Nabi Musa. Maknanya mukjizat, bertukarnya tongkat menjadi ular, keluar cahaya putih. Bila mana Nabi Musa seluk dalam baju dia tu, itu adalah benda yang mukjizat. Tetapi Fir'aun ni dia sombong, lalu dia memandang lekeh apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, lalu dia kata ini tidak lain adalah sihir yang nyata, terang-terang sihir. Ini sombong. Maknanya sikap meremehkan ataupun memandang lekeh apa yang dibawa oleh orang.
Macam kita kata ni ni bagai ni kita like kalau dulu ni bagai siap. Tak ada rego. Bukan bagai original. Bukan Adidas original, bukan Levi's original, ni bagai siap. Jadi daripada awal lagi tanpa tengok, tanpa cek, tanpa memperhatikan tu kata ini Allah bagai tak ada nilai. Jadi Firaun ni maknanya dia tidak memerhatikan dengan sebaik-baiknya, tidak berfikir, tu dia kata ini sihir. Sebab apa? Sebab dia pakai mentaliti dia bahawa oleh kerana dia ada ahli sihir, apa-apa yang luar biasa itu berasaskan kepada sihir. Lalu dia kata ni adalah sihir. Sedangkan tidak, sebab Musa bila dia tunjukkan mukjizat dia ni, Nabi Musa baca nama Allah. Dan ahli sihir ni dia akan baca nama-nama nama-nama syaitan, nama-nama yang tidak diketahui siapa dia mempunyai nama tu. Maksudnya sebut selain daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa ni benar-benar benar-benar mukjizat. Maknanya Nabi Musa baca dulu nama Allah Ta'ala, barulah Nabi Musa lepaskan tongkat dia. Jadi dengan izin Allah SWT. Sedangkan ahli sihir ni dia sebut nama-nama syaitan. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Berkatalah Nabi Musa, apakah patut, mana tidak patut sama sekali kamu katakan kepada kebenaran sebaik saja ia datang kepada kamu, ini adalah sihir, sedangkan orang-orang yang melakukan sihir itu tidak akan berjaya. Maknanya apa yang aku bawa ni adalah kebenaran, sebagai satu bukti mukjizat bahawa aku ni rasul dari Allah Ta'ala. Aku menjelaskan kepada kamu ayat-ayat Allah Ta'ala. Maknanya tidak patut kamu mengingkari bahawa ini daripada Allah, ini keterangan daripada Allah Ta'ala. Hanya semata-mata kamu lihat benda ni benda macam sama dengan sihir kamu. Sedangkan orang yang melakukan sihir ni tidak akan berjaya. Sebab apa? Sebab sihir ni dia natijah dia untuk buat kejahatan. Dia tak ada sihir tukar jadi menara 15 km ke, jadi piramid ke, tak ada. Firaun buat piramid tu bukan dengan sihir. Dia kerah tenaga. Maknanya untuk buat benda yang ada manfaat, benda yang berguna, maka kena pakai cara biasalah, kena pakai ilmu, kena pakai kudrat, kena pakai upah. Adapun untuk melakukan kejahatan, nak memisahkan antara suami isteri, nak suruh adik-beradik balas, nak suruh anak-beranak berkocah, nak suruh peniaga orang gagal, nak suruh berlaku kejahatan, nak menyiksa orang, maka dia akan guna sihir. Maknanya sihir ni, sebab apa Allah Ta'ala kata tidak berjaya, sebab sihir ni digunakan untuk kejahatan. Dan kejahatan itu adalah untuk menggagalkan seorang, merosakkan kehidupan seorang. Sihir digunakan untuk memecah belahkan, memisahkan antara suami isteri, nak mencetuskan perbalahan, pergaduhan, nak melaksanakan kedengkian. Deki ni, kawan ni menaga dengan kaya, maka kita pun guna sihir untuk menggagalkan perniagaan dia. Jadi sihir itu tidak akan berjaya. Maknanya Nabi Musa ni, dia kata kalaulah aku ni bawa sihir, maka tujuan aku ni bukan untuk membaiki kerosakan yang berlaku. Kalau aku guna sihir ni tidak akan berjaya untuk digunakan untuk membaiki masyarakat. Sebab sihir ni untuk memusnahkan masyarakat. Jadi apa yang aku bawa sekarang ni, ayat-ayat Allah Ta'ala, supaya kamu beriman, bersyukur kepada Allah Ta'ala, buat amal soleh, berhenti daripada menindas Bani Israel, berlaku adil lah. Jadi tak kiralah apa yang aku bawa ni sebagai sihir. Sebab sihir itu dia tidak akan berjaya dari segi kejahatan. Sihir ni adalah apa yang menjadi maksud daripada sihir adalah kejahatan. Dan sihir ni bila mana menentang Allah Ta'ala sebab dia memuja syaitan, maka tidak akan berjaya. Jadi sihir dia tidak akan membawa kepada kejayaan. Sebab apa? Sebab dia hanya ubah sesuatu tu sekejap je.
Dia tidak akan berkekalan. Jadi sihir juga, oleh kerana dia menentang Allah Ta'ala, melakukan kejahatan, dengan puja syaitan, sebut nama syaitan, memang tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard. Mereka berkata, maknanya golongan yang menentang Nabi Musa ni, malak ni, patutkah kamu apakah kamu datang? Qalu ajitana, apakah kamu datang? Yang ni dengan membawa keterangan-keterangan dan apa yang dikatakan sebagai mukjizat tadi, litalfitana, untuk memaling kami, memesongkan kami daripada apa yang menjadi pegangan nenek moyang kami. Maknanya benda yang dibimbang oleh koncu-koncu Fir'aun ni adalah Musa ni nak ubah kepercayaan nenek moyang mereka. Jadi taksir kepada pembaharuan, taksir kepada kebaikan. Sebab dia kata kita selama ni inilah, dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang ramai ni, dengan menyembah Fir'aun ke apa semua ni, apa yang kita buat sekarang ni lama dah ada, kita telah warisi daripada tok nenek kami, abaina. Jadi dalam istilah dipanggil abaiyah, mana tradisi resam nenek moyang, tak boleh ubah. Sebab kita lah, tak boleh ubah ni, menara mak ayung teri dah, segala hak ada ni tak boleh. Nak suruh jaga. Sebab ni warisan, mani siapa kau apa semua, ni bagi kita terima daripada dulu, kita kena ubah. Jadi benda-benda ni walaupun telah diwarisi oleh nenek moyang kita, kita kena tahu nenek moyang kita dulu dia buat benda ni mariman. Jadi mereka ni bila berhadapan dengan Nabi Musa, mereka mengakui bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa ni bukan sihir seperti yang dituduh oleh Fir'aun. Dan Nabi Musa berhujah dengan begitu kukuh sekali. Dan mereka tak boleh nak buat apa. Lalu mereka pun kata, sebenarnya kamu ni nak ubah kepercayaan kita ni, yang mana kita selama ni pegang dengan tradisi nenek moyang. Jadi benda yang diwarisi daripada nenek moyang ni mana boleh ubah. Macam kita kata tradisi nasi dagang kita buat dengan kukuh, dengan berah dia. Takkanlah nak tukar pada berah basmati, takkanlah nak tukar dengan cara bakar kau, rebuh ke tanah gitu. Dia tak boleh kena pakai sama. Cara gula pun Jadi benda-benda yang diwarisi dulu, buat akok kau gapo kau, dia tak boleh. Orang tak boleh terima inovasi dalam bab ni. Dia tak boleh nak tukar. Sebab dia kata memang lagu ni dibuat. Jadi kalau setara kuih-kuih makanan ni orang nak pada tradisi Jadi segi percayaan pun manusia nak pada tradisi. Sebab apa? Sebab dia rasa dia kalah dah. Ini mentaliti orang kalah, tidak ada hujah tidak ada modal untuk menjawab hujah-hujah Nabi Musa. Lalu mereka balik kepada pegangan ni, mereka katalah pegangan nenek moyang kami. Bila begitu mana boleh ubah. Sedangkan apa yang menjadi pegangan kepada nenek moyang, sikit pun tidak ada dalil, tidak ada bukti. Dan mereka tu kata lagi, wa takuna lakumal kibriya'u fil ard. Dan tujuan kamu ni supaya kamu mendapat kekuasaan di bumi besi ni. Maknanya kamu sebenarnya nak rampah kuasa. Maknanya kamu sebagai golongan memberontak nak rampah kuasa daripada kuasa Fir'aun tu, untuk kamu menjadi ketua. Itu tuduhan orang yang tidak dapat menjawab dakwah Nabi Musa dengan cara ilmiah. Mereka tuduh Nabi Musa ni nak rampah kuasa, nak cari pengaruh. Sedangkan Nabi Musa nak dengan dakwah dia tadi supaya umat dia tu, kaum Fir'aun tadi, beriman kepada Allah, berhenti daripada mengangkat Fir'aun sebagai Tuhan, berhentilah sembah berhala.
balik kepada menjadi hamba Allah Ta'ala, dan Nabi Musa tak save pun, tak ada pun dalam agenda dakwah Nabi Musa tu untuk mengangkat diri dia tu sebagai pemimpin. Dia macam Nabi SAW lah, selama Nabi berada di Mekah tu, Nabi hanya nak baiki masyarakat dia daripada kufur kepada iman, daripada syirik kepada tauhid, daripada kezaliman kepada keadilan, daripada kejahatan kepada kebaikan. Itu yang Nabi fikir. Mana tak ada pun Nabi nak rapah kekuasaan Abu Jahal, Abu Lahab, tak ada. Bukan Nabi nak cari pengaruh, tetapi in uridu ilal islah, Allah Ta'ala kata atas nama, atas Allah Ta'ala sebut sebagai kata-kata Nabi Syuaib, kalau aku nak ni Allah islah, membaiki. Jadi Nabi-Nabi sama islah, nak ubah daripada syirik tadi kepada tauhid. Tapi tuduhan, mana sebab apa? Sebab kata-kata ni sebab sebagai provokasi lah. Nak suruh, maknanya kata-kata ni nak tutup kelemahan mereka, nak suruh pengikut-pengikut bawahan ni menentang Nabi Musa. Jadi dia ada main sentiment. Sebab apa? Sebab latar belakang Nabi Musa ni adalah kaum yang tertindas. Jadi oleh kerana Nabi Musa ni lama dah, 8 ke 10 tahun berada di Madian, dia mari ni semula, jadi seolah-olah mengumpul kekuatan nak menggulingkan Firaun. Jadi popok Firaun ni pun bacalah, popok Firaun ni katalah kepada orang Mesir bahawa ni adalah orang yang nak cuba menggulingkan kerajaan kita, nak usir keluar kita daripada Mesir. Jadi seolah-olah mereka kata Musa ni nak pada kuasa. Jadi oleh kerana kamu ni nak merampah kekuasaan, nak ada kerajaan di atas bumi Mesir ni, wa ma nahnu lakuma bimu'minin, kami sesekali tidak akan mempercayai kamu, kami tak terima. Maknanya mereka itu berdegil di atas kefahaman jahiliah mereka. Mereka tetap degil untuk melakukan penyembahan berhala. Jadi mereka telah nekat untuk tidak akan beriman dengan Nabi Musa. Wa qala fir'aun utuni bikulli sahirin alim. Jadi oleh kerana mereka ni telah menganggap bahawa Nabi Musa ni nak menggulingkan mereka, maka mereka ajak berlawan dia, mubarazah. Ajak berlawan. Dia kata kamu ni ada benda luar biasa, tak apa. Kita akan lawan Musa ni. Kami akan lawan kamu wahai Musa dengan sihir juga. Maka dikerahlah oleh Firaun itu, wa qala tuni bikulli sahirin alim. Firaun berkata, wa mari kepada aku dengan semua ahli-ahli sihir yang ia bijak pandai. Maknanya perkeliling telah dibuat oleh Firaun supaya mana-mana ahli sihir ada sekitar Mesir ni, ada kampung-kampung ni, biar mari belakang. Arahan daripada istana Firaun untuk menentang Musa. Jadi Firaun ni dia rasa dia dapat mengalahkan Musa dengan cara sihir mereka. Falamma jaa as-saharatu qala lahu Musa alqu ma antum mulqun. Bila mana ahli-ahli sihir itu mari, ramai ni nak lawan Nabi Musa seorang. Maka Musa berkata kepada mereka itu, campakkanlah apa yang kamu campakkan. Maknanya tunjukkanlah sihir kamu yang biasa kamu guna. Maknanya hak ni sihir dengan tali, hak ni sihir dengan cara ni, buatlah hak sihir hak kamu selalu amalkan itu, hak yang kamu praktikkan. Jadi ini dalam ayat ni menyebut Nabi Musa ni suruh demo tu dulu lepas. Ini menggambarkan keadaan Musa yang yakin. Nabi Musa yang yakin, sebab dia kata aku berada di pihak Allah Ta'ala, menentang popok Taghut ni, kena yakin. Jadi dia kata-kata Musa ni, dia dulu ia suruh ahli sihir itu campakkan ular sebab dia yakin bahawa pertolongan Allah Ta'ala akan mari. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Setelah mana mereka itu melemparkan, maka Musa pun berkatalah, ma ji'tum bihi sihr, apa yang kamu bawakan itu adalah sihir. Mana bukan benda lain melainkan sihir.
Mana benda ia mengaburi mata semata-mata. Kamu hanya bawa sihir saja. Dan bila sihir ni, innallaha sayubtilu, Allah Ta'ala akan membatalkannya, Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Mana sihir ni sifat dia palsu, dah, maka akan nyata kepalsuan nanti. Sebab sihir ni benda ia menipu, memukau pandangan yang melihat, dan nak lawan pula mukjizat. Yang mana mukjizat ni adalah izin daripada Allah SWT. Sihir puja nama syaitan. Syaitan tu ubah kepada pandangan manusia tu. Dan Allah Ta'ala akan menggagalkan sihir tadi. Kerana apa? Kerana sihir tu menentang Allah. Sedangkan mukjizat adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah SWT tidak akan membaiki, mengelokkan amal perbuatan orang-orang yang fasik. Mana sifat ahli-ahli sihir ni sifat kejahatan. Sini nak lawan kebenaran, nak lawan tauhid dengan sihir. Sebelum pada ni sihir inilah yang digunakan untuk membunuh orang, mencerai-beraikan antara suami isteri, menggagalkan perniagaan orang. Maknanya tidak ada benda lain yang digunakan untuk sihir ni adalah untuk perkara-perkara kejahatan, perkara-perkara yang merosakkan akidah, merosakkan fitrah, merosakkan masyarakat. Jadi Allah SWT tidak akan izinkan sihir itu berjaya dalam menentang mukjizat. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan peraturan Allah SWT sebagai janji dia untuk Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada orang-orang beriman, Allah SWT akan memastikan kebenaran itu tegak. Wa yuhiqqullah, mana Allah Ta'ala akan menjadikan kebenaran itu sentiasa menang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Dalam surah Isra Allah Ta'ala kata, Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah kebenaran itu tiba, maka akan lenyaplah kebatilan. Seperti mana mari pagi, maka kegelapan malam itu akan hilang. Begitu juga di sini, bila mana kebatilan itu cuba nak lawan kebenaran, akan kalah juga. Akhirnya akan kalah kebatilan itu menentang kebenaran. Sebab apa? Sebab kebatilan dia tidak ada hujah, dia tidak berasaskan kepada ilmu, dia hanya tanggapan. Jadi Allah Ta'ala tidak akan memberi kemenangan kepada kebatilan, dan Allah Ta'ala memberi kemenangan, kedudukan yang tinggi kepada hak bi kalimati, dengan keputusan dia, dengan ketetapan dia. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang banyak melakukan dosa tadi dia tidak suka. Mana nak tak nak, mereka kena akui bahawa kebenaran itulah yang akan berkekalan, kebatilan itu akan lenyap bila mana kebenaran itu datang. Kemudian Allah SWT cerita bila berlaku perdebatan, pertentangan, pertembungan antara Nabi Musa dengan kaum Fir'aun ni, kaum dia ni yang beriman tu tak ramai. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun wa malaihim ay yaftinahum. Maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa itu melainkan sebilangan kecil daripada keturunan kaumnya, dalam keadaan takut bahawa Firaun dan para pembesar kaumnya itu akan menyeksa mereka. Maknanya bila berlaku pertembungan antara Musa dengan Firaun ni, umat Nabi Musa ni tak berani nak ikut nak ikut Nabi Musa. Sebab apa? Sebab mereka sentiasa ketakutan untuk beriman dengan Nabi Musa. Mereka dalam keadaan ketakutan, takut-takut Firaun itu menghukum mereka kalau mereka tu beriman. Sebab Firaun kata tak ada Tuhan yang lain untuk bumi Mesir ni melainkan aku.
Itu kata Firaun. Aku tidak tahu ada Tuhan lain selain daripada aku ni di bumi Mesir ni. Itu adalah satu ketetapan yang telah dibuat oleh Firaun untuk orang Mesir. Maknanya orang Mesir tidak ada pilihan lain melainkan kena jadi penyembah Firaun, kena ikut agama Firaun. Maka Allah Ta'ala cerita di sini ia beriman dengan Nabi Musa ni zuriyah. Zuriyah ni kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, dia kata zuriyah ni maknanya orang-orang muda. Orang-orang muda daripada kaum Nabi Musa. Maknanya orang-orang tua tu dia dalam keadaan ketakutan, payah nak ubah. Dia sebut dalam masyarakat lah ni lah. Masyarakat lah ni kalau kita tengok orang muda ni, dia suka kepada benda logik, hujah, dalil. Berbanding dengan orang tua ni. Orang tua ni dia masih lagi pakai labuk. Boboh lama ni hak botoknya kita, tunggu kita, tutup alim kita dulu. Dia tak usah pakai dalil ni, sunnah Nabi, hadis Nabi, tak usah. Dia pakai buah lama. Jadi orang tua-tua ni dia payah berubah. Maknanya dia bimbang, takut ni. Tapi orang muda ni dia ada semangat. Jadi hak ikut Nabi Musa ni hanyalah orang-orang muda. Dan kalau kita tengok dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia ni, hak kalangan tua ni siapa dia? Abu Bakar ya. Hak lain tu macam Sayyidina Ali, orang muda. Ja'far Aqil, orang muda juga. Kemudian siapa dia? Sayyidina Uthman, orang muda juga. Mus'ab bin Umair. Mana orang muda, hak ramai ikut Nabi ni, kebaikannya itu adalah orang-orang muda. Orang muda ni dia berani, orang tua ni dia takut. Dan hak tua tu dia tak ramai. Tak ramai. Antara hak tua ni Abu Bakar lah, hak tua. Hal lain tu masih lagi maknanya dalam umur belia. Macam Abdurrahman bin Auf, Bilal, Suhaib. Ini dalam umur 30. Kalau kata Abu Ubaidah, Al-Jarrah, Zaid bin Harithah, Uthman bin Affan, Umar Al-Khattab ni, ini lebih kurang umur 30-35 tahun. Maknanya muda lagi lah, sebab 40 tu tua. Dewasa tu 40. Maknanya hak ikut ni zuriyah. Mana orang-orang muda. Orang-orang ada semangat, orang-orang ada keinginan untuk berubah. Maka sebab itulah, kalau kira orang yang menentang Nabi ni siapa dia? Orang yang menentang Nabi ni adalah orang yang melihat peristiwa kedatangan tentera bergajah. Sebab tahun itulah tahun kelahiran Nabi. Allah Ta'ala kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan kamu itu telah lakukan terhadap tentera bergajah? Jadi hak tengok peristiwa tentera bergajah ni, dan peristiwa bergajah ni berlaku sebelum daripada kelahiran Nabi. Siapa dia tengok? Hak sambut Nabi tu lah. Abu Lahab, hak maulud Nabi tu. Dia mau kata Abu Lahab wak maulud sambut kelahiran Nabi. Jadi demon ni hak tengok. Maknanya demon ni telah ada sebelum Nabi dilahirkan. Abu Lahab, Abu Jahal, ni orang-orang telah ada sebelum daripada Nabi tu ada. Maknanya pokok tua ni tak berimbang, degil. Jadi hak berimbang ni orang muda. Kerana apa? Ala khaufin min Fir'aun. Kerana mereka takut kepada Fir'aun dan koncu-koncu mereka itu, an yaftinahun, akan mengazab mereka, membakar mereka. An yaftinahun ni fitnah. Fitnah ni, asal mana fitnah ni? Letak emas dalam api untuk diketahui ketulinan emas tadi. Nak tahu campur banyak mana emas ni, dengan tanah ke, dengan pasir ke, dengan batu-batu lain ke.
dengan logam lain ke, maka perlu dibakar. Jadi ayyaftinahu ni maknanya isyarat bahawa penyiasat yang selalu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Firaun ni dengan cara membakar dalam api. Seperti kita baca dalam surah Buruj lah. Ashabul Ukhdud tu. Ashabul Ukhdud tu mereka tu diperintah supaya terjun dalam lautan api. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyeksa orang beriman, lelaki dan perempuan, dengan cara membakar mereka. Itu dalam surah Al-Buruj. Wa inna fir'auna la'alim fil ard. Sesungguhnya Firaun itu benar-benar bermaharajalela. Mana dia tidak ada keadilan, tidak ada peri kemanusiaan dalam melaksanakan hukumnya dia. Mana dia benar-benar zalim, la'alim, melampau. Dia anggap dia tinggi, dia anggap dia berkuasa, maka dia benar-benar sombong, bermaharajalela di atas muka bumi. Wa innahu laminal musrifin. Dan sesungguhnya dia itu dari kalangan orang-orang yang melampau. Mana melampau, salah guna kuasa, salah guna kekayaan, salah guna tentera dia untuk melakukan kejahatan. Jadi oleh kerana pengikut-pengikut dia ni, pengikut-pengikut Nabi Musa ni, hak muda-muda dah, dia beriman dalam keadaan ketakutan dah terhadap ancaman Firaun ni, maka Musa pun memberi tasliah kepada mereka supaya mereka ni bertawakal kepada Allah SWT, kerana tawakal tu sebahagian daripada tuntutan iman. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa memberi semangat, memberi tasliah kepada pengikut dia. Musa pun berkata, wahai kaumku, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Maknanya pertolongan Allah Ta'ala akan mari untuk kamu orang beriman ni dengan syarat ada tawakal. Fa'alaihi tawakkalu, maka bertawakallah kepada dialah sepatutnya kamu berserah diri, bergantung, kalau kamu benar-benar menyerah diri. Sebab beriman percaya kepada Allah Ta'ala nak supaya kita ni serah diri kita, letak pergantungan, sandarkan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala, barulah kita ni dikira sebagai muslimin, orang yang berserah. Maknanya orang yang menanti waktu tibanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka tu berkata, faqalu 'ala Allahi tawakkalna, kami bertawakal kepada Allah SWT, dan kami berdoa sebagai menyatakan tawakal ni, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, jangan jadikanlah kami ni sasaran siksaan bagi orang-orang yang zalim. Maknanya, ya Allah, janganlah kamu berikan kekuasaan kepada orang-orang zalim itu untuk menguasai kami, lalu mereka mengazab kami, membakar kami. Fitnah di sini bukan fitnah kita jadi terpesona dengan kaum zalim, tidak. Maknanya kita ni menjadi sasaran azab, penyiksaan orang-orang zalim. Maknanya janganlah engkau berikan kepada mereka itu kekuasaan sehingga mereka tu menjadikan kita ni sasaran siksaan mereka. Wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau ya Allah daripada orang-orang kafir. Maknanya Allah Ta'ala cerita di sini iltija, doa pengikut-pengikut Nabi Musa ya beriman dan bertawakal kepada Allah SWT. Maka tidak dapat tidak dalam bab tawakal ni, dia kena zahirkan dengan doa. Mana kita akui, kita kata kita bertawakal kepada Allah SWT, maka tawakal itu hendaklah disertakan dengan doa supaya Allah SWT memberi pertolongan. Kemudian ayat 78 ni, ini seolah-olah Allah Ta'ala mengabulkan pengabulan doa pengikut-pengikut Nabi Musa tadi. Jadi untuk selamat daripada kejahatan orang zalim, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa macam mana cara keselamatan itu diperolehi.
Itu insya-Allah kita akan sambung semula. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap tu daripada kelemahan hamba, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.